Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Surau Fatimah Sheikh Sultan, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para tok-tok kiai, muallimin, muallimah yang hadir, sama ada yang dengar pada hari ini duduk dalam ni ataupun melalui corong-corong surau di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ni. Tuan-tuan, mungkin ada yang datang sini laku sekil, mungkin ada yang nunggang motor, nunggang kereta, apa pun keadaan kita datang hari ini, Allah yang bawa kita. Saya datang pada malam ni, Allah yang bawa saya. Bukan sebab apa? Bukan sebab semata-mata undangan, tak. Tapi Allah yang bawa saya duduk dalam majlis ni. Kalau tuan-tuan ada cucu, anak putu, ada anak, nak bawa pergi pengasuh, nak bawa pergi nursery, nak bawa pergi hadanah, hari ini bimbang. Dia tengok betapa zalimnya masyarakat hari ini sampai sanggup masukkan bayi dekat dalam freezer. Beku. Nak bagi tahu bimbang kita. Tapi kita tak perlu rasa bimbang pada hari ini. Kenapa? Yang jaga kita, yang bimbing kita, yang bawa kita adalah Allah. Maka lebih-lebihlah lagi kita sebagai orang mukmin perlu rasa tenang dan tenteram di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah pertemuan kita pada hari ini membicarakan berkenaan tentang merdeka mengikut kacamata Islam ataupun perspektif Islam ataupun pandangan Islam. Hadirin hadirat mungkin Allah SWT, sukalah saya untuk mulakan pertemuan kita dengan puji-puji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tak lengkap kehidupan kita kalau kita tidak apa? Kita tidak memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya katakan sebelum ni, ulama sebut, dan biasa saya bawa selawat at-tafrijiyah, ulama sebut selawat at-tafrijiyah ini tuan-tuan, dapat apa? Ulama kata yang pertama dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan dalam diri kita. Daripada lahir sampai hari ini dan akan datang, berbagai-bagai ujian yang berderu-deru tidak berhenti dan berbagai-bagai masalah Allah uji pada kita. Jadi adalah kesedihan-kesedihan sebagai orang mukmin yang kita punya iman kita naik turun adalah kesedihan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita selawat atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengurangkan kesedihan, dapat mengubati kesedihan. Dan yang kedua, ulama sebut selawat at-tafrijiyah ini juga dapat membuka pintu rezeki kita. Mungkin rezeki kita banyak, tetapi apa? Allah tutup keberkatan menyebabkan kita tidak pernah rasa cukup. Jadi mudah-mudahan dengan kita berselawat atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki yang kita dapat halal lagi berkat insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, siapa yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli la
لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله salawatullah wasallam alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang beberapa hari lagi kita seperti mana yang diperkatakan tadi, kita akan menyambut kemerdekaan. Jadi kemerdekaan pada hari ini masyarakat kita sambut dengan apa? Dengan hiburan, dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diterjemahkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini kita hurriyah, merdeka daripada melaksanakan apa jua yang kita nak. Dari segi definisi, dalam Kamus Dewan Bahasa Pustaka menyebut bahawa merdeka ini bermaksud kebebasan untuk melaksanakan, melakukan apa saja perbuatan tanpa ada apa? Tanpa ada sekatan, tanpa ada gangguan. Jadi mengikut perspektif Islam ini sangat salah. Mengikut pandangan Islam, merdeka ini seolah-olah apa? Seolah-olah tidak wujud dalam kamus Islam. Kenapa? Bila kita duduk atas muka bumi Allah Ta'ala, kita terikat dengan undang-undang. Kita terikat dengan peraturan-peraturan. Yang mana apa? Yang mana memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah tidak memberi sesuatu undang-undang, peraturan untuk memudaratkan kita dah. Allah menyusun segala yang terbaik mengikut apa? Mengikut keperluan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 menyebut, boleh jadi apa yang kita tak suka tuan-tuan, baik bagi kita, kata Allah. Boleh jadi apa yang kita suka, tetapi tidak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita, sedangkan kita tak tahu. Dalam hidup ni tuan-tuan, kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini, ramai masyarakat pada hari ini silap mendefinisikan. Mereka rasa buat apa saja terpulang tanpa ada apa? Tanpa ada undang-undang. Mengikut hawa nafsu mereka. Kemerdekaan mengikut perspektif Islam adalah merdeka daripada apa? Merdeka daripada gangguan-gangguan, fahaman-fahaman izm-izm daripada luar. Merdeka daripada apa? Merdeka ini bebas daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Inilah kemerdekaan orang mukmin yang sebenar. Tapi masyarakat pada hari ini bergelumang dengan dosa, dihanyutkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan, kita buka TV3 misalnya. Kita tengok berita misalnya ada gempa bumi, bencana apa? Bencana alam, ribut, taufan, gempa bumi, banjir. Tuan-tuan, bencana yang paling hebat bukan sedemikian. Bencana bagi orang mukmin adalah apabila dia tidak kenal siapa yang memberi rezeki kepada dia, yang memberi sakit dan sehat kepada dia, yang memberi apa? Yang memberi kemampuan, kekuatan, kudrat. Tetapi apa? Tetapi apabila dia lalai, dia hanyut, dialah telah menerima bencana yang sangat besar si Allah Ta'ala. Kalau kita mati dalam keadaan keruntuhan, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, jasad kita tidak ada apa? Tidak penting, tuan-tuan, tidak penting saya sebut. Kita kena mati sama ada kena lenyek lori, bawa NH370, tenggelam dalam sungai, tenggelam dalam laut, jasad kita tidak penting. Kenapa? Allah akan gantikan jasad yang baru. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu bila dalam keadaan medan perang sehingga dipanah, dicocok, direjam, dalam keadaan badannya hancur, lebih 70 panahan. Dalam keadaan sahabat ni tidak boleh dikenali. Sebab apa? Terlalu hancur badannya, ditikam dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi jasadnya tidak penting. Kerana apa? Dia rohnya di syurga Allah Ta'ala. Jasad Allah boleh ganti yang baru. Sebab itu pada hari ini kita silap dalam mendefinisikan, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, jangan kau matikan aku dalam su'ul khatimah. Ustaz, husnul khatimah macam mana husnul khatimah? Husnul khatimah ni mungkin saya rasa Ustaz mati dalam masjid agaknya. Su'ul khatimah macam mana su'ul khatimah? Su'ul khatimah ni mungkin mati kena lenyek lori. Allahu Akbar Ustaz, otak dia kena kutip satu-satu masuk plastik hitam. Gitu agaknya.
Tidak. Matilah dalam keadaan apa pun. Kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mati kat masjid sekalipun curi tabung, tak ada makna, tuan-tuan. Kalau kita mati dalam masjid sekalipun, tapi dalam keadaan kita tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tak guna, tuan-tuan. Kerana takwa kepada Allah Ta'ala adalah penilaian. Masyarakat pada hari ini, mereka rasa mereka bebas untuk melakukan apa saja tanpa sekatan. Dan inilah yang menyebabkan apa? Bila kita buat sesuatu tanpa panduan, maka kita akan menjadi hanyut, tuan-tuan. Hadirin hadirat mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemerdekaan pada hari ini kita tengok, sampai masyarakat pada hari ini melakukan perkara-perkara songsang. LGBT misalnya. LGBT maksudnya apa? Bukannya laki gagah bangun tahajud, bukan. LGBT yang dimaksudkan adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender. Yang mana perkara tersebut, mereka rasa apa? Ini adalah hak kebebasan kemanusiaan. Dia rasa sedemikian. Erti kebebasan, erti suara adalah mengikut apa? Mengikut majority, mengikut persetujuan majority umat sesuatu tempat. Kalau kita tengok majority agama menolak LGBT. Kalau kita tengok majority apa? Majority masyarakat menolak LGBT. Kalaulah mereka mengatakan suara LGBT ini perlu didengari, perlu apa? Perlu mendapat tempat. Kita juga sebagai orang yang normal perlu apa? Kita juga ingin apa? Hak kita sebagai apa? Hak orang normal supaya tidak apa? Tidak LGBT ini masuk di kalangan kita. Sungguh, tuan-tuan. Tapi pada hari ini apabila masyarakat mula sedikit demi sedikit menerima, maka apa? Bala Allah SWT akan turun. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Tapi bila kemerdekaan yang disebut-sebut itu boleh melaksanakan apa saja mengikut apa? Mengikut kepandaian manusia, akal manusia, hanya saja diatur oleh akal fikiran manusia, tahulah bahawa apa? Mereka sedang bergelumang dengan sifat takabur, yakni sombong. Kenapa sombong? Kerana Allah dah sediakan aturan Al-Quran As-Sunnah, tapi mereka tidak ikut. Maka bila sombong, nerakalah di tempatnya, tuan-tuan. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah al-kibr. Tak boleh masuk syurga barang siapa yang dalam hati ada sifat takabur, sombong kepada Allah Taala. Allah kata tak boleh, dia kata boleh. Allah kata salat, tak salat. Kenapa? Saya tak salat. Tengok badan besar Haji. Haji solat tengok kuru kering. Tengok Haji solat tengok pakai kereta apa? Saya BMW, B banyak makan dah beli wak. Haji pakai kereta apa? Nampak? Dia membeza-bezakan. Kenapa sedemikian, tuan-tuan? Kenapa Allah kita tengok? Kenapa Allah jadikan sedemikian? Orang buat maksiat, senang aja zina dapat anak. Ada orang kahwin 2-3 tahun tak dapat anak. Senang aja lahirkan anak kat mana-mana. Hospital, tak payah pergi hospital, dekat tanah boleh keluar misalnya. Kenapa mudah sedemikian? Kenapa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala, dulu masa zaman jahiliyah, buat fitnah, buat judi, buat arak, minum arak, buat rasuah misalnya, dipandang oleh manusia, mendapat tempat di hati manusia, mendapat pujian manusia, masuk akhbar, followers yang ramai, likers yang ramai di Facebook, Instagram dan misalnya di Twitter. Tetapi bila kembali kepada Allah Ta'ala, dihina oleh masyarakat, menjadi miskin misalnya. Kenapa sedemikian? Allahu Akbar. Tuan-tuan, mari kita renung, mari kita belajar tentang hikmah syukur dan sabar. Apa hikmah di sebalik Allah jadikan sedemikian? Allah jadikan orang yang buat maksiat ini, yang mereka katakan inilah kemerdekaan yang sebenar, boleh buat apa saja. Dan dalam masa yang sama dia buat maksiat, Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala permudahkan maksiat tersebut, rezeki yang banyak dan banyak. Allah sebenarnya turunkan istidraj kepada diri dia supaya apa? Dia lebih sesat dan lebih mudahlah Allah nak humbankan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbang, tuan-tuan, kita jangan kita rasa kita bila buat dosa pada Allah Ta'ala, rezeki bertambah, bimbang. Allah sedang memudahkan kita untuk humbankan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tengok, ya Allah, kenapa bila aku kembali kepada Engkau rezeki makin sikit? Dulu dikenali oleh masyarakat, jadi artis misalnya, mendapat followers, likers yang ramai, pergi mana-mana tak sempat makan, nak tanda tangan, nak tanda tangan orang misalnya, orang minta tanda tangan, minta autograf, minta gambar misalnya. Tapi bila kita kembali pada Allah Ta'ala, mendapat cemuhan, mendapat cacian, rezeki berkurang. Dulu gaji puluh-puluh ribu, bila kembali pada Allah Ta'ala gaji makin sikit. Tuan-tuan, hadirin-hadirat yang ke Allah Ta'ala, orang mukmin pasti Allah uji, Kenapa Allah Ta'ala uji? Allah uji untuk apa? Untuk memudahkan dan masuk syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Allah uji kita rupanya nak mudahkan kita apa? Masuk syurga Allah Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala uji dan uji. Tanda Allah sayang kepada kita. Kalau contoh kita sayang pada isteri kita, kita bagi hadiah, bagi kereta, bagi motor, bagi apa sahaja kehendak yang dia nak. Tapi Allah sayang kepada hambanya, Allah uji dan uji. Kenapa? Yang pertama, nak tingkatkan martabat dia. Kemudian yang kedua, nak apa? Menghapuskan kafarah dosa-dosa dia. Supaya apa? Mudah dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi masyarakat pada hari ini, bila dia tidak sabar dengan ujian, maka apa? Maka datanglah suuzon kepada Allah Ta'ala. Ni Allah ni, tak ada kot. Allah tak sayang aku rasa tak ada Tuhan lah. Makin susah hidup aku rasa tak ada Tuhan. Bila kita tuan-tuan, bila Allah uji kita, kita tak sabar, maka apa? Kita akan suuzon pada Allah Ta'ala. Bila tidak bersabar, syaitan akan, kita membuka ruang seluah-luahnya kepada syaitan untuk apa? Untuk cucuk kita, untuk hasut kita supaya apa? Supaya kita suuzon kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, ramai orang pada hari ini, makin susah. Dah lah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Kenapa? Dah tahu susah, tak nak kembali kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan hadirin untuk Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan. Kita bawa pergi shopping kompleks dalam keadaan membeli belah ni. Abah nak tu, nak barang tu, nak jajan tu, nak mainan tu. Dia apa? Dia meronta-ronta seolah-olah bukan diri dia. Macam kena rasuk syaitan kita tengok. Kenapa anak aku sedemikian? Kenapa? Anak kita tak ada sabar. Bila tak ada sabar, syaitan akan apa? Syaitan akan masuk dalam diri anak kita. Sebab itu meronta-ronta, sepak dinding dan misalnya. Sebab itu perlunya sabar. Kenapa? Bila kita sabar, bererti kita redha akan ketentuan Allah Ta'ala. Kita redha, kita ni apa? Kita dilahirkan sebagai orang mukmin. Kita redha dengan setiap kesusahan dan ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Bila kita redha, Allah redha kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Tuan-tuan hadirin-hadirat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidaklah akan diterima sedikit pun dia di akhirat dan di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan hadirin-hadirat Allah Ta'ala, pada hari ini ramai orang mencari selain daripada Islam. Mereka rasa dengan kemerdekaan yang dia ada ni, dia boleh buat apa saja. Rugi tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam kita terlalu ikut hawa nafsu kita. Kita mengetepikan Allah. Bila kata nak masuk syurga, nak masuk syurga. Tetapi apa? Tetapi beramal seolah-olah ahli neraka. Kenapa saya cakap sedemikian tuan-tuan? Kita banyak apa? Kita banyak mengutamakan dunia berbanding Allah Ta'ala. Kita seolah-olah kita tidak bertuhankan Allah. Seolah-olah. Contoh kita apa? Contoh kita nak beli kereta misalnya. Bila nak beli kereta ni, kita buat pinjaman. Bila buat pinjaman, tuan, saya nak beli kereta, nak buat pinjaman. Manakah pinjaman yang terbaik untuk saya? Macam ini tuan, ada konvensional dengan Islamic banking. Tuan pilih nak yang mana? Mana lagi elok? Islamic banking, kalau tuan nak untung di dunia, ambil yang konvensional. Kalau nak untung di akhirat, ambil Islamic banking. Tuan pilih yang mana? Kalau macam itu, saya pilih dunia. Betul tak? Sungguh tak masyarakat pada hari ini? Berkira kepada Allah Ta'ala, berkira. Allah tak pernah berkira dengan kita. Kalau bunyi azan, Allahu Akbar, mana lagi besar? Allahu Akbar ke telefon? Mana lagi besar? Instagram, Facebook, WhatsApp ke Allah? Masa tu kita boleh tahu Tuhan kita sebenar-benarnya Allah ke telefon ke dunia. Tuan-tuan hadirin-hadirat Allah. Kita kata kita sayang Allah. Tuan-tuan, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia akan mengutamakan Allah dalam segenap kehidupan dia. Dia akan utamakan Allah Ta'ala. Kalau bunyi azan ni tuan-tuan, Rasulullah tak kenal Aisyah, Aisyah tak kenal Rasulullah ketika itu. Dia kenal siapa? Allah. Maknanya apa? Utamakan Allah. Masyarakat pada hari ini tuan-tuan, bila penjajahan izm telah masuk, hedonisme, hiburan yang melampau. Hiburan bukan tak boleh tuan-tuan. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Berhibur tak salah tuan-tuan. Tapi apa? Kena cara. Kita tengok masyarakat kita pada hari ini. Anak-anak kita misalnya, Allahu Akbar, dilanda dengan penyakit hedonisme. Hedonisme ini adalah penyakit berhibur secara melampau. Bunyi azan ni tak kenal Allah, tak kenal.
Sibuk dengan apa? Main game, tengok movie, tengok video, tengok lagu-lagu Korea, benda-benda yang melalaikan. Cukup kita nak tahu hati kita berpenyakit ni tuan-tuan, bila pasang lagu Classic FM tenang gitu, Classic FM tenang. Bila buka iKim anak kita marah kita. Tukar-tukar, abah tak suka iKim. Abah tak suka, abah tak faham. Kadang-kadang cakap bahasa Inggeris lah, kan? Abah tak suka. Pasang Classic FM, baru tenang sikit hati abah, contoh. Kan? Bila bunyi ayat Quran misalnya, kita tukarlah, kan? Yang nyanyi-nyanyi sikit, baru tenang sikit. Kalau kita dengar lagu jiwa, kita tenang, mendayu-dayu. Tiada lafaz yang lebih agung. Tenang gitu, dengar lagu jiwa-jiwa. Tuan-tuan, padahal banyak lirik lagu yang merosakkan jiwa anak muda kita pada hari ini. Tiada lafaz yang lebih agung. Apa dia? Kalimah cinta. Padahal lafaz yang paling agung adalah kalimah la ilaha illallah. So kena ubah. Tiada lafaz yang lebih agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak pada hari ini hiburan-hiburan yang mendidik jiwa, yang mana bila kita dengar bukan saja kita terhibur, tetapi makin kita dekat kepada Allah Ta'ala. Islam bagai air yang jernih. Nampak? Kita boleh ubah lagu-lagu tersebut. Bukan kita tak boleh berhibur. Cara berhibur perlu kena dengan cara dia. Supaya apa? Supaya kita berhibur, dalam masa yang sama kita ingat Allah. Tuan-tuan, bayangkan kita tengah sibuk berjoget-joget, berhibur dengan lagu-lagu trending. Kita ikut bagat. Bagat ni, orang kafir ni, dia nak masuk syurga. Kita ikut dia. Nak masuk syurga, siapa nak masuk syurga? Semua angkat tangan nak masuk syurga. Tapi seolah-olah beramal seperti ahli neraka. Hadirin hadirat yang Allah Ta'ala, dalam hidup ni, dalam bab agama kita sangat berkira kepada Allah Ta'ala. Yang menyebabkan apa? Sebenarnya diri kita telah dijajah lama. Walaupun kita telah merdeka lebih 60 tahun misalnya. Tetapi apa? Tetapi penjajahan barat telah meresap lama dalam diri kita. Sikap jahiliyah kita, yang dalam diri kita ni banyak lagi sifat-sifat jahiliyah yang perlu kita perangi. Yang kita perlu memerdekakan diri kita supaya apa? Supaya kita bersih, supaya kita selamat daripada apa? Daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalaulah kita ni sibuk nak dunia, kita lebihkan dunia. Kita lebihkan kepada manusia misalnya. Manusia kata, kamu kena siapkan sekian-sekian. Bunyi azan, ni manusia lagi penting, dunia lagi penting. Tuan-tuan, kita akan apa? Kita akan menyesal bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah Ta'ala. Kita akan dikecewakan oleh Allah SWT. Dan kita akan dikecewakan oleh siapa? Oleh manusia tersebut. Tak payah jauh-jauh. Bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah Ta'ala misalnya. Kita buat semata-mata kerana isteri kita. Cari pagi, petang, siang, malam duit, bayin duit kat isteri kita. Ingatkan dia nak cakap terima kasih. Okey aja, okey. Kita punyalah pagi, petang, siang, malam cek duit punya payah. Okey aja balasnya. Nampak tak? Kita akan dikecewakan oleh manusia. Tuan-tuan buat baik kepada anak pagi, petang, siang, malam. Dia nak apa? iPhone kita bagi. Dia nak aircon kita bagi. Dia nak apa kita bagi. Dia nak PS3 kita bagi. Tuan-tuan pasti akan dikecewakan. Kenapa? Bila sesuatu perbuatan kita buat kerana manusia, manusia tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Dan dia akan kecewakan kita. Tapi kalau kita buat selama daripada lahir sampai saat ini dan akan datang, buat kerana Allah Ta'ala, orang hargai tak hargai, Allah bayar dah. Allah bayar. Kita ni duk pergi melapah lembu ni misalnya. Sekali apa? Bila bahagi kupon tak cukup. Kita tak dapat. Mula kita apa? Mula kita keluh kesah mengeluh. Aku rasa aku datang dari pagi, kan? Yang buat paling banyak kerja aku tak dapat misalnya. Kita apa? Kita rasa kecewa. Tapi bila kita buat kerana Allah Ta'ala, tak ada kekecewaan sedikit pun dalam diri kita. Bila kita buat kerana manusia, kita akan mengungkit-ungkit jasa kita. Aku buat banyak sekali, kenapa aku dapat sikit? Yang tak tolong, datang-datang dapat tulang. Dapat tulang misalnya. Dapat tempat-tempat best misalnya. Mana aci misalnya, tuan-tuan? Dalam hidup ni, tuan-tuan, kalau kita utamakan manusia, pujian manusia, tempat hati-hati manusia, pasti kita akan dikecewakan. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, maka apa? Kita akan hati tenang dan lapang dan tenteram. Kalau kita buat sesuatu, tuan-tuan, misalnya kita cari rezeki. Ramai manusia pada hari ini, mereka mencari apa? Kuantiti. Nak banyak. Gaji kalau boleh nak banyak. Tetapi apa? Mereka tak nak kejar berkat. Tuan-tuan, bila kita tak kejar berkat, tuan-tuan, banyak macam mana tak akan pernah cukup dalam hidup kita. Hari ini, tuan-tuan, kita tak pernah rasa kita dapat untung misalnya satu hari dapat RM2,000. Biasa dapat 100, 200, tapi satu hari kita dapat RM2,000 misalnya. Kita rasa dengan kuantiti lah menyebabkan banyak.
dapat miss call, dapat mesej daripada isteri kita, bang, anak kita bang, kita kena penyakit, dia punya kos doktor kata 20,000. Kita tadi 2,000 kan? Allah uji 20,000. Cukup tak? Tak cukup. Sebab itu bila orang kejar keberkatan, walaupun Allah bagi 200 setiap hari, 200 itu Allah Ta'ala tahu cukup bagi dia. Sebab itu kita jangan kejar. Tuan-tuan, orang mukmin ni dia bebas dari apa? Dia bebas daripada fahaman-fahaman yang negatif. Dia akan sentiasa berfikiran positif. Orang mukmin ini dia akan bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Dia akan rasa semua dalam hidup dia baik. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, sangat pelik urusan orang mukmin, tak ada pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur, baik bagi dia. Dan apabila dia mendapat ujian, dia bersabar, baik bagi dia. Contoh tuan-tuan, sebab apa orang mukmin kata baik semua, bagus semua? Tuan-tuan, orang mukmin akan memandang RM1 dan RM1,000 sama. Pelik tuan-tuan, pelik. RM1 dan RM1,000 lain lah Ustaz. Apa samanya? Apa yang samanya Ustaz? Tuan-tuan, RM1 dan RM1,000. RM1 bukanlah sedikit, RM1,000 bukanlah banyak. RM1 kalau dimasukkan dalam tabung dalam keadaan ikhlas banyak. RM1,000 kalau dimasukkan dalam tabung dalam keadaan riak tak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, RM1 dengan RM1,000 sebab apa orang mukmin kata sama? Walaupun dia dapat RM1 dan RM1,000, dia boleh datang masjid dan surau. Tahun ni gaji RM1,000 datang masjid surau, tahun depan gaji RM20,000 pun boleh datang masjid surau. Kalau dulu gaji RM1,000 boleh solat duha, boleh qiyamul lail, boleh datang masjid. Kalau akan datang gaji RM20,000 pun boleh buat demikian. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu orang mukmin sama. Tapi bila kita dunia telah masuk dalam diri kita, kita tak merdeka lagi lah maksudnya. Bila dunia masuk dalam diri kita menyebabkan apa? Bila kita dapat gaji lebih je tuan-tuan, kita lupa dah masjid surau misalnya. Maknanya apa? Maknanya kita menganggap dunia ni menjadi tujuan diri kita, bukan akhirat. Tapi orang yang memandang akhirat ini sebagai tempat tujuan, RM1 dan RM1,000 sama tuan-tuan. Susah tak nak sampai tahap tu? Kena belajar dan belajar. Orang yang merasakan RM1 dan RM1,000 sama, bila tabung masuk, dia mudah aja, mudah. Kenapa? Kerana yang beri rezeki Allah Ta'ala. Bila dia rasa hari-hari tuan-tuan, yang dia cari pagi, petang, siang, malam, duit tu datang daripada diri dia, silap. Tuan-tuan hadirin hadirat yang Allah Ta'ala, bos kita mungkin boleh bertukar. Tempat bekerja kita boleh tukar. Hari ni mungkin kita kerja kat Kayaba, besok kita kerja tempat lain. Tapi hakikat yang beri rezeki Allah tak pernah bertukar. Kita silap anggap tuan-tuan. Kita rasa kita sombong dengan ilmu yang kita ada. Bila bos bagi kerja banyak, kita menyumpah-nyumpah bos. Padahal yang bagi ujian Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Bila Allah datangkan ujian, ngadu pada Allah Ta'ala. Kita rasa yang beri masalah bos, tapi hakikatnya percayalah Allah. Bila kita sakit demam, kita sibuk cari Panadol misalnya. Tapi kita lupa yang beri sakit Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah Ta'ala. Kemudian dah minta pada Allah Ta'ala, makanlah berapa Panadol tuan-tuan nak makan, makanlah. Tapi bila kita sombong, kita rasa sombong. Bila bunyi azan, kita apa? Kita utamakan dunia. Kita rasa kita yang boleh selesaikan. Salat tak boleh selesaikan. Salat satu bebanan. Tuan-tuan, bila kita salatnya tuan, bagi orang mukmin salat bukan satu bebanan, tapi salat adalah perkara yang mampu meringankan beban. Kenapa? Bila dia salat, hati dia menjadi lepang dan tenteram, dia akan mengadu seluruh masalah yang dia ada, meskipun Allah tahu. Tapi bila apa? Bila diminta pada Allah Ta'ala, Allah suka manusia hambanya yang meminta pertolongan dan berharap pada diri dia. Allah tahu dia bermasalah. Allah yang bagi masalah. Tapi Allah suka pada orang yang sentiasa meminta pertolongan dan berharap kepada diri dia. Tuan-tuan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT, hadis Rasulullah menyebut dalam 40 Imam Nawawi, hadis hasan sahih. Tak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang dibawa oleh Islam. Maknanya selagi mana diri kita ni cenderung kepada nafsu kita, tidak cenderung kepada Islam, maka apa? Maka masih lagi kita ni belum dikira beriman lagi. Masih lagi apa? Masih iman kita ni masih kata kulit bawang lagi, kulit bawang. Tapi kalaulah bila kita diberi pilihan misalnya antara dunia dan akhirat, antara majlis rockers dengan ceramah, kita pilih ceramah. Maknanya apa? Maknanya nafsu kita sudah kepada Islam. Nafsu kita mula-mula tuan-tuan berat. Kita datang masjid surau, ustaz, saya nak datang masjid surau ni bukan ikhlas pun. Datang sebab apa saya datang ni? Nanti orang kata saya lama dah tak datang. Datanglah. Tuan-tuan, mula-mula memang berat. Untuk nak datang ikhlas ni memang payah. Pertama dalam Islam, ikhlas. Kedua apa tuan-tuan? Lepas ikhlas,
Lepas ikhlas mesti apa? Lepas ikhlas mestilah sabar. Sabar. Sebab apa? Bila kita nak buat amal ni kena apa? Kena sabar. Duduk dalam majlis ini kan kena sabar. Jadi kalau tak sabar tuan-tuan, saya rasa lepas salam maghrib semua balik dah. Sungguh. Tapi sebab kita sabar dalam ketaatan pada Allah Taala menyebabkan kita boleh duduk dalam majlis ini. Hadirin hadirat muka Allah Taala, lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ataupun humuz zalimun ataupun humul fasikun dalam surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa? Dengan aturan Allah Taala, faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni apa? Kita banyak mengikut dunia luar. Dalam apa? Dalam perbankan kita ikut apa? Kita ikut bukan Islamic banking tetapi kita ikut kapitalis. Padahal kita sudah merdeka lama, tapi apa? Kita masih lagi ikut sistem perbankan konvensional yang mana dia lawan Allah Taala. Allah Taala kata siapa yang melaksanakan riba, dia seolah-olah sedang apa? Sedang memerangi ataupun Allah memerangi dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita sanggup berperang kepada Allah Taala dengan apa? Dengan kita buat riba tuan-tuan. Hadirin hadirat Allah Taala, dalam isu kemerdekaan ini tuan-tuan, kemerdekaan yang sebenar-benarnya bagi orang mukmin adalah apabila dia dekat kepada Allah Taala. Maknanya apa? Dia telah jauhkan dunia daripada dalam diri dia. Bukan tak boleh pergi ikhtiar, ronda-ronda misalnya. Belum pergi Dah azan. Azan dulu. Azan lagi. Hadirin hadirat yang muka Allah Ta'ala, insyaAllah kita sambung sikit lagi berkaitan tentang kemerdekaan ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang muka Allah Ta'ala, orang mukmin ni tuan-tuan, bila dia duduk atas muka bumi Allah Ta'ala,
Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh, hidup dia menjadi tenang dan tenteram. Masyarakat pada hari ini bila merdeka, mau duit kah, mau semua nak kejar dunia, nak kejar duit, nak kejar pangkat, nak kejar harta, nak ada tempat di hati manusia. Tuan-tuan, ingatlah dalam kehidupan ini, kalau kita kejar redha manusia, tuan-tuan, kita akan dikecewakan. Kalau kita dikecewakan oleh manusia di dunia misalnya, kalaulah contohnya penduduk si Jangkang ni, satu penduduk si Jangkang semuanya benci kepada kita, kita boleh pergi apa? Kita boleh pergi ke kampung Medan, kita boleh pergi ke tempat lain, boleh pergi kampung sawah misalnya. Tapi kalau Allah benci dengan kita, tuan-tuan, tak redha kepada kita, ke mana tempat yang kita nak duduk bukan bumi Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masyarakat pada hari ini sombong dengan Allah Ta'ala, mengatakan hudud tidak relevan, Islam tidak relevan, tolak Islam, tak mahu Islam. Tuan-tuan, ini bencana yang paling besar pada umat Islam pada hari ini. Bukan bencana pada hari ini hutang negara banyak dah. Itu salah satu. Tetapi bencana yang paling kita bimbang pada hari ini adalah iman masyarakat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita nak kembali kepada Allah Ta'ala bukan dengan KLCC yang kita banggakan, tetapi kita nak kembali kepada Allah Ta'ala dengan roh yang salimah, dengan roh yang sejahtera kepada Allah Ta'ala. Kalau setakat kita bangga dengan kehidupan kita, dah merdeka 60 tahun, aku boleh ada 2-3 biji rumah, ada tanah di sana, di Puchong, di Shah Alam misalnya, 2-3 ekar, ada isteri 2-3 biji, kereta 4-3 biji, rumah 2-3 biji, sebiji pun tak boleh masuk kubur, tuan-tuan, sebiji pun tak boleh. Tapi itu yang kita bangga-banggakan. Inilah kemerdekaan yang sebenar. Tengok negara kita maju misalnya, tuan-tuan, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau apa? Kalau kita lawan Allah Ta'ala. Bila kita lawan Allah Ta'ala, Allah tak redha kita, seluruh penduduk langit dan bumi akan mendoakan kecelakaan kepada diri kita, tuan-tuan. Tapi kalau Allah redha akan diri kita, kita akan apa, tuan-tuan? Seluruh penduduk langit dan bumi akan mendoakan kebahagiaan kepada kita. Inna dunya mal'unun fiha kullu illa zikrullah wa muallim wa muta'allim. Sungguhnya dunia ni semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baju kita, kapet, kipas, pokok-pokok, seluruh dilaknat Allah Ta'ala. Illa melainkan. Jangan kat pula video tu. Jadi sesat pula. Melainkan apa? Illa zikrullah wa muta'allim. Illa melainkan orang yang ingat pada Allah Ta'ala. Kalaulah jubah kita, tumbuh-tumbuhan, makhluk atas muka Allah ingat Allah Ta'ala, dia tidak dilaknat Allah Ta'ala. Kalau kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, dia tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa muallim wa muta'allim, orang yang belajar dan mengajarkannya. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, termasuk di kalangan orang yang tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bimbang tuan-tuan, bila Allah laknat kita, turun bala tuan-tuan. Sebab itu saya pernah dengar, tidak akan jadi berlakunya kiamat apabila apa? Apabila ada orang yang menyebut kalimah Allah. Maknanya apa? Bila masyarakat tersebut tak ada lagi kalimah Allah, maka akan ada, barulah datangnya kiamat. Tuan-tuan, hadirin ke Allah Ta'ala, pada hari ini, masyarakat pada hari ini kita tengok hanyut. Tak nak Islam, seolah-olah Islam mengungkung. Dia nak mengungkung kebebasan, mengungkung apa sahaja yang dia nak buat. Nak tarian, nak joget tak boleh. Nak minum arak tak boleh. Nak buat maksiat itu ini tak boleh. Nak berbogel tak boleh, minta maaf sebut. Semua benda tak boleh misalnya. Tuan-tuan, hadirin ke Allah Ta'ala, bila mereka ini jauh kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang menjadi ujian bukan diri dia, kita, tuan-tuan, kita. Apakah tugas-tugas kita selaku ibu ayah, selaku masyarakat, untuk membendung masalah yang ada di depan mata kita? Masyarakat pada hari ini memilih untuk berdiam. Biarlah. Dan itu semua akan ditanya, tuan-tuan. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Surau Fatimah Syekh Sultan, apa tugas, apa tanggungjawab, apa yang dilakukan untuk bantu masyarakat kawasan ini untuk dekat pada Allah Ta'ala misalnya? Allah akan tanya nanti. Kita sebagai ibu ayah, kita akan ditanya. Kita rasa dengan kita bagi anak kita kereta, kita bagi rumah, kita rasa itulah pemberian yang terbaik kita dah bagi. Abah sebagai ayah telah beri yang terbaik kepada anak-anak abah misalnya. Tuan-tuan, silap tuan-tuan. Pemberian yang terbaik seorang ibu ayah kepada seorang anak adalah didikan yang baik. Masyarakat pada hari ini sibuk memberikan materialistik. Sibuk memberikan apa? Keperluan-keperluan jasadiyah. Keperluan-keperluan maddiyah, keduniaan kepada anak-anak kita. Kita tengok anak kita ada rumah,
Kita tengok anak kita tak ada rumah, kita bimbang. Kau nak duduk mana ni, nak kahwin, rumah tak ada. Kita bimbang tentang keduniaan anak kita. Tapi berapa ramai mak ayah bimbang tentang agama anak dia. Berapa ramai orang bimbang bila dia mati, siapa nak doakan dia? Siapa nak kafankan dia? Siapa nak mandikan dia? Siapa yang akan mendoakan dia dalam kubur misalnya. Tuan-tuan, doa anak yang saleh boleh memindahkan ayah yang dalam kuburnya dibakar oleh Allah Ta'ala, dipindahkan dalam syurga Allah Ta'ala. Doa anak yang saleh. Tuan-tuan, jasad yang ada masa hidup kita pada hari ini, doalah ibu ayah kita sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Ayah kita mungkin pernah buat silap dalam kehidupan dia. Tapi dengan berkat doa kita setiap hari, Allah akan pindahkan ibu ayah kita daripada siksaan yang besar, diringankan, daripada ringan, Allah masukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau kita hari ini malah kedekut nak doa untuk ibu ayah kita, besok kita mati jangan harap doa daripada anak kita, tuan-tuan. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap perbuatan itu adalah kesan daripada perbuatan diri kita. Maknanya kalau kita buat baik, insya-Allah akan dibalas baik. Hadirin hadirat Allah Ta'ala. Cukuplah sedikit perkongsian kita berkaitan tentang kemerdekaan. Kalau cerita tentang kemerdekaan ni panjang, tuan-tuan. Kalau saya nak cerita berkaitan tentang sejarah kemerdekaan dan sebagainya, cumanya saya simpulkan dalam perspektif Islam, yang mana kemerdekaan dalam perspektif Islam ini, kacamata Islam adalah kita dibelenggu daripada izm-izm, hedonisme, kapitalisme, dan izm-izm yang lain, yang mana membelenggu diri kita untuk kita dekat kepada Allah Ta'ala, membebaskan diri kita daripada apa? Daripada kita terus hanyut kepada dunia, dan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ringan aja. Bila kita bunyi azan, ringan nak datang masjid surau, maknanya kita bebas daripada belenggu syaitan. Bila kita ada jemputan, ceramah dan ada orang dapat mesej, malam ni ada ceramah siang-siang, mudah je kita datang. Maknanya apa? Maknanya kita telah bebas daripada belenggu syaitan dan izm-izm yang banyak. Tapi kalau kita berat, maknanya adalah hati-hati kita yang masih terpaut dengan dunia. Tuan-tuan, bukan tak boleh dunia ni, tuan-tuan, kerana dunia jambatan akhirat. Boleh, bukan tak boleh. Saya sebut tadi kita nak pergi IKEA misalnya, ronda-ronda tengok perabot, tengok, tapi jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita tergoda dan hanyut dan kita meninggikan angan-angan terhadap dunia. Dah umur 60-70 tahun sibuk nak beli tanah sana sini, sampai lupa tanah dekat akhirat. Sampai lupa mahligai di akhirat. Walaupun kita punya harta banyak di muka bumi Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kalau kita tak infakkan, tuan-tuan, kita tak berjual beli dengan Allah Ta'ala, maka apa yang kita nak dapat habuan di akhirat nanti, tuan-tuan. Jadi pada hari ini, tuan-tuan, banyakkan sedekah, banyakkan infak. Jangan berkira, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita banyak sedekah, Allah Ta'ala akan tambah rezeki kita. Rezeki apa? Rezeki keberkatan dalam hidup. Jangan sangka, orang mukmin tidak menyangka bahawa rezeki itu gaji. Orang mukmin tidak menyangka bahawa rezeki itu apa? Rezeki kereta besar, rumah besar, isteri ramai, tak. Orang mukmin menyangka rezeki itu adalah mendapat redha Allah Ta'ala. Orang mukmin tidak kisah kalau dia tidak dapat apa? Dia tidak dapat dipandang oleh manusia misalnya. PM puji dia tak kisah. Kalau satu dunia puji dia ke tak puji dia ke, dia tak kisah misalnya. Tapi kalau dia tak ada tempat di hati Allah Ta'ala, itulah menjadi apa? Menjadi kerugian yang sangat besar. Kalau kita boleh datang ke masjid surau, tuan-tuan perlu rasa syukur dan hebat. Kenapa? Kerana Allah pilih kita, tuan-tuan. Bukan siapa-siapa, bukan Perdana Menteri, bukannya Donald Trump tak. Tapi Allah, Raja segala Raja, pilih kita, jemput kita duduk dalam majlis ini. Perlulah kita rasa tenang dan tenteram, dan kita rasa apa? Allahu Akbar, hebatnya aku bersama dengan apa? Tuhan yang maha hebat. Tuan-tuan jangan berkecil hati, tuan-tuan jangan rasa hina, tuan-tuan jangan rasa apa? Rasa kerdil, orang lain rumah besar, kereta besar, aku duduk kat masjid surau ni dapat apa? Allahu Akbar, kita bersama Tuhan yang maha kaya, tuan-tuan. Sebab itu orang mukmin bukan memandang materialistik keduniaan itu sebagai punca kebahagiaan pada dia, tetapi bahagia ni pada hati yang bersih. Sama ada dia kahwin tak kahwin dia boleh bahagia, sama ada dia miskin atau kaya dia boleh bahagia. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Setiap posisi yang Allah berikan pada dia hanya untuk apa? Allah tahu posisi mana yang dia boleh bahagia, Allah bagi kepada dia. Allah Ta'ala tahu bahagia di sejangkang, dia duduk di sejangkang. Allah Ta'ala tahu dia bahagia di Sabah, Allah dudukkan dia di Sabah. Di mana posisi kita berada, kalau kita boleh bersangka baik dengan Allah Ta'ala, ketahuilah Allah sedang redha kepada diri kita, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sukalah saya mengakhiri dengan satu zikir ataupun satu zikir lah, yang mana disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam hadis qudsi, yang mana dia sangat ringan di bibir kita namun sangat berat di timbangan mizan Allah Ta'ala. Seluruh penduduk langit dan bumi sekiranya dihimpunkan, diletakkan di timbangan mizan Allah Ta'ala, nescaya tidak akan sama berat. Nak begitu besar dan berat di timbangan mizan Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab dua zikir ni,
kita dapat apa? Dapat pahala sebesar timbangan mizan Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sama-sama kita ikut dan amal insya-Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Apa dia tuan-tuan kalimah tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan dengan kita amalkan zikir yang mana sangat ringan di bibir kita namun berat di timbangan mizan Allah Ta'ala yang juga sangat dicintai oleh Allah ini dapat memberkati kehidupan kita seharian kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum mengakhiri juga ada pengumuman sedikit. Saya ada bawa madu tualang tuan-tuan, yang saya packing khas di bawah penjenamaan saya. Jadi madu tu untuk menampung pengajian saya. Sekarang saya masih lagi belajar di Open University Malaysia, ambil master pengajian Islam, dan juga untuk tampung pengajar adik saya yang sedang belajar dalam bidang kedoktoran, yang mana setahun yurannya 60,000 kan. Jadi tuan-tuan yang nak bantu boleh dapatkan madu tersebut, satu botol RM60. Jadi tuan-tuan, cara beli senang. Tuan-tuan boleh ambil berapa banyak tuan-tuan nak ambil. Dekat botol tu ada nombor akaun dan juga nombor telefon. Jadi tuan-tuan boleh bawa balik dulu kan. Esok lusa senang-senang boleh back in, tak ada masalah. Mudah saja. Jadi itulah sedikit tuan-tuan, mudah-mudahan kita ikhtiar sunnah. Madu tualang bukan senang nak dapat. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan untuk apa? Ikhtiar sunnah. Sama ada tuan-tuan ada penyakit gout, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya insya-Allah. Jadi sama-sama kita akhiri dengan doa auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian kat kami ya Allah, dosa banyak ya Allah, kami tak tanggung ya Allah, kami tak sanggup ya Allah, neraka kamu sangat panas ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, ampunlah dosa kami yang banyak ni ya Allah, lebih-lebih lagi dosa terhadap ibu ayah kami ya Allah. Kami kecewa dalam hidup ya Allah, ibu ayah kami telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ibu ayah yang telah meninggal dunia, kami tak sempat berbakti banyak ya Allah. Kami pernah mengecewakan ibu ayah kami ya Allah dalam kehidupan ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah terhadap ibu ayah kami sehingga mengalir laju air mata ibu ayah kami. Kini ibu ayah kami tidak di samping kami lagi ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini sebahagian daripada doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, jangan kau bakar ibu ayah kami ya Allah. Kesian ke ibu ayah kami, penat mereka membesarkan kami ya Allah. Jadikan tadahan-tadahan doa ini sebahagian daripada doa-doa anak yang saleh ya Allah. Kami semua bakal jenazah ya Allah, kami semua akan mati ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang akan mendoakan kami ke sewaktu kami dalam kubur nanti ya Allah. Jangan kau hanyutkan anak-anak kami leka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang menedah tangan ini ya Allah, sekiranya ada hutang piutang ya Allah, langsaikanlah hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami ya Allah menedah tangan ini ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, lebih-lebih lagi penyakit hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang menedah tangan ini sekiranya ada ya Allah masalah keluarga, masalah kewangan dan masalah kehidupan, berilah kesabaran kepada kami. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami yang mendatangkan ini ada jodoh-jodoh yang belum sampai, sampaikanlah jodoh-jodoh kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami yang mendatangkan ini sekiranya ada yang belum mendapat zuriat ya Allah, berilah zuriat yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami yang mendatangkan ini ada zuriat ya Allah, berikanlah zuriatnya yang saleh dan salehah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya